Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini di dalam pendidikan Islam tahun 4 bidang adab. Bidang adab. Okey, muka surat 161. Kau boleh buka muka surat 161. Buat rujukan. Baiklah murid-murid, kita sambung pelajaran kita yang minggu lepas. Mari beriadah. Kalau masih lagi ingat, apa itu makna riadah, apa hukum dia dan apa adab-adab dia kan. Siap buat latihan lagi dan ramai yang betul. Jadi, ini dia adalah antara adab-adab yang kita kena buat semasa beriadah. Pertamanya kena cari tempat yang selamat. Okey, ulanganlah ni, selamat tempat tu. Kedua, kena menutup aurat, tutup aurat. Tiga, kena ada semangat kesukanan, tengok semangat kesukanan, penyokong-penyokong, bagi sokongan. Ni tengok orang yang dapat hadiah ada tepuk tangan Okey. Standard kandungan yang kita nak capai pada hari ini 6.2 merumus adab beriadah. Ejaan salah. Maaf Ustaz tak perasan. Okay, yang menepati syarak dan mengamalkan secara beradab dan istiqamah. Okay, objektif pembelajaran yang kita nak capai murid dapat. Pertama, menyatakan kepentingan adab beriadah yang menepati syarak dengan betul. Hari ni kita nak tengok kepentingan. Itu dah adab kan. Kedua, murid dapat menjelaskan 3 adab beriadah yang menepati sunnah Rasulullah. Dan ketiga, menjelaskan adab beriadah dengan mencontohi sunnah Rasulullah dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah dalam kehidupan dengan Baiklah murid-murid. Ni dalam konteks ada adab dipupuk, sukan seronok. Ni Ustaz malah tidak mahu mengulang lagi sebab sini adalah ada adab-adab ni. Kalau tengok ni adab. Okey, beriadah. Yang awak belajar itu antaranya menjaga kebersihan, menutup aurat, memelihara semangat kesukanan, serta memilih kawasan yang sesuai dan selamat. Itu antara adab dia. Okey, hari ini kita sambung lagi. Daripada adab tu kita tengok apa yang kita kena jauhi di dalam bersukan. Apa yang kita kena jauhi? Dia kata menjauhi amalan negatif dalam sukan. Selain kita buat adab tadi, kita amalkan adab tadi, kita kena jauhi amalan negatif. Kalau sebut negatif ni, tak baiklah ya. Yang tak perlu kita buat. Pertama, kita kena elakkan pembaziran. Pembaziran. Jangan buat pembaziran. Kedua, aktiviti yang mengandungi unsur judi juga kena jauhi. Ada kan kalau kita selalu dengar ada orang kata dia beat lah kononnya. Okey. Jadi tak payah main saja. Jangan nak bagi siapa kalah kena bayar. Siapa kalah kena bayar. Tak payah benda tu semua. Islam tak galakkan. Okey, dan yang ketiga rasuah. Ni kalau pasukan besar lah kita tak ada. Kalau budak-budak ni mana ada rasuah. Ni pasukan besar-besar negara-negara. Dia nak menang dia bagi
rasuah. Awak jangan main menang lah. Saya bagi contoh dia. Okey. Dan ini antara amalan negatif yang kita kena jauhi. Ada 3 pembaziran. Jangan buat pembaziran. Yang kedua, aktiviti mengenai unsur judi, dijauhi. Jangan berjudi. Okey, dan rasuah. Okey. Dan yang paling penting sekali, murid-murid, semasa kita bersukan, kita juga dinasihatkan supaya tidak lupa mengingati Allah. Jangan lupa. Contoh dia macam mana? Contoh dia dengan menunaikan solat berjamaah di surau yang berdekatan. Itu yang kita kena buat. Ya, jadi jangan main-main juga. Tapi solat tak buat, tak boleh lah. Kena ingat Allah sentiasa, barulah dia menepati syariat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz harap murid faham perkara negatif dan juga apa yang kita kena buat sebagai orang Islam lah. Okey, terusnya. Kepentingan adab beriadah. Kenapa penting kita amalkan adab beriadah? Pertama, badan sihat, kuat, penyakit dihindarkan. Apa maksud dia? Apabila kita beriadah, maka badan kita sihat, badan kita kuat, dan penyakit dapat dihindarkan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan terjamin masa sukan. Sebab apa? Sebab kita dah pilih tempat yang selamat sebelum bermain. Okey, yang ketiga, masa diisi tanpa melalaikan. Masa itu diisi dengan betul. Masuk waktu solat, kita solat. Masuk waktu apa dia? Masalah lah kita solat. Contoh masuk waktu asar. Okey, solat dulu. Barulah bermain. Bukan terus bermain dan tinggal solat. Okey, yang keempat. Perpaduan kukuh sengketa dijauhkan. Kalau kita amalkan semangat kesukanan. Kawan kita menang, kita tepuk tangan, sokong dia, bagi dia pengiktirafan. Bukan kita bergaduh. Barulah perpaduan kukuh. Dan sengketa ni bergaduh lah. Boleh dielakkan. Okey, seterusnya. Okey, kepentingan yang seterusnya. Umat dimuliakan, dipandang hormat. Apabila kita mengamalkan adab-adab, maka kita jadi umat yang mulia. Orang pun suka, orang pun hormat kepada kita. Okey, seterusnya. Yang keenam. Tipu, rasuah, gaduh dihapuskan. Tadi kita baca dah tadi kan. Perbuatan negatif. Jadi tak payahlah nak menipu, tak payah nak berasuah, tak payahlah nak bergaduh. Yang penting amalkan semangat kesukanan. Barulah sukan di negara kita maju. Ni kata tak majulah. Dia tak hebat tapi boleh menang. Sebab apa? Sebab dia dah bayar dah ke orang ni. Kata kalau awak bagi saya menang, saya bagi awak duit. Contoh dia. Okey, dan seterusnya yang terakhir sekali, pahala dapat, iman pun kuat. Dapat pahala sebab dia main, dia tak lupa Allah Ta'ala. Kan? Dapat pahala. Solat dapat pahala.
main dapat pahala sebab ingat kepada Allah. Okey. Iman pun kuat. Dah tak tinggal sembahyang kan? Jadi iman dia kuat. Okey, jadi itu ada 7 kepentingan adab beriadah. Ustaz harap kamu semua boleh memahami apa yang kita belajar pada hari ini. Yang penting yang awak kena tahu perkara negatif yang kena jauhi dan juga kepentingan adab beriadah. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Ustaz harap semua dapat mengikuti PDPR sehingga habis. Dengar apa yang Ustaz cakap. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.